Apa? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dari Tun Fatimah di Versailles Hotel, Melaka. Kami di sini ada urusan besok. Besok ada larian amal membasmi kemiskinan bersama dengan Perhimpunan Palestin di Melaka. Petang ini saya nak berkongsi satu lagi peribahasa bertajuk untung sabut timbul, untung batu tenggelam. Sama ada timbul atau tenggelam, dia tetap untung. Tenggelam pun untung. Saudara-saudari rakan media sosial yang kami raikan, maksud peribahasa ini adalah jelas. Jika hidup ini segala-galanya tentang nasib, fate yang telah ditentukan. Kalau nasib baik, mesti berjaya, insyaAllah. Tidak ada siapa, tidak ada apa pun boleh menghalang kerjaan itu. Kalau nasib tak baik, tetap berjaya. Allah tidak izinkan ia dilaksanakan berjaya. Walaupun tidak berjaya, sebenarnya walaupun tenggelam, dialah yang terbaik untuk kita. Saudara-saudari rakan media sosial yang kami raikan, hidup ni adalah pasal qada dan qadar, rukun iman, kepercayaan. Nasib kita, ketentuan datang dari dia. Ia adalah iman, prasyarat sebagai seorang Islam. Nasib baik, nasib buruk pasti datang darinya. Tapi kenapa dikatakan nasib buruk? Tidak. Buruk itu adalah baik. Tidak ada apa pun kalau tidak diizinkan yang boleh mengherot dari berlaku apa yang dikehendaki Tuhan. Kita walaupun begitu, jangan sekali-kali kita berserah pada nasib. Kita sentiasa mesti berusaha dan berdoa, bertawakal, menyerah kepadanya. Kita pun tahu DNA kita telah menentukan penyakit dan mati kita, tapi kita tetap berusaha menjaga kesihatan, beriadah, menjaga makanan dan menghindari berusaha untuk tidak mendapat penyakit. Saudara-saudari rakan media sosial yang kami raikan, kami di sebelah Sungai Melaka. Kalau nasib baik nampaklah bot lalu kan. Kenapa peribahasa ni mengambil sabut dan batu? Kononnya sabut ni timbul. Timbul ni memberi naratif bahawa nasib yang baik, sedangkan batu itu tenggelam. Batu pula memberi konotasi tidak baik. Tidak, yang timbul akhirnya tenggelam, tidak urus dengan baik. Yang tenggelam itu sentiasa boleh timbul. Besi pun timbul, kapal kontainer besi, tapi masih boleh membawa beribu-ribu tan besi timbul di atas permukaan laut. Megah berlayar membawa kargo-kargo yang telah ditentukan. Saudara-saudari yang kami raikan, segala benda yang berjisim akan tenggelam, tapi akhirnya akan timbul. Maka soal timbul atau tenggelam, yang timbul boleh tenggelam, yang tenggelam akan timbul kalau diuruskan dengan baik. Saya suka mengatakan peribahasa dengan perkahwinan lah. Orang selalu mengatakan, orang Melayu kita, perkahwinan ini seperti untung batu timbul, untung batu tenggelam. Kita telah tentukan bagaimana kehidupan perkahwinan kita. Soal bahagia, untunglah. Kalau tidak semestinya kita berkecewa. Kita sentiasa boleh berusaha, berdoa, menjadikan perkahwinan kita bahagia. Kita sentiasa boleh berusaha menyelamatkan perkahwinan itu. Tak ada timbul batu lah. Semuanya akan pasal sabut yang akan timbul akhirnya. Akhir sekali, yang paling penting, bukan akhir lah ada lagi. Peribahasa ni adalah pasal the state of mind. Bagaimana kita melalui kehidupan ni, apa yang kita mahu, suka dan percaya. Apa yang kita nampak, dengar dan rasa. Orang tak nampak seperti kita nampak. Orang tak dengar seperti kita. Orang tidak merasa seperti kita rasakan. Itu satu pengalaman yang sangat subjektif. Jadi kita sentiasa mencipta naratif, persepsi berbeza dengan orang. Maka kita bertindak ikut naratif kita. Itu motif kita. Jangan ikut orang. Kita adalah kepercayaan kita. Kalau kita percaya dia sabut, sabutlah. Kalau kita percaya batu, buat macam mana pun, tetap jadi batu. Tak mungkin akan jadi sabut. Saudara-saudari rakan media sosial yang kami raikan, batu ke sabut ke sama. Bagaimana kita memberi makna apa yang berlaku. Berbalik tadilah.
apa kita mahu, suka dan percaya. Saudara-saudari yang saya raikan, yang kami raikan, dia timbul, boleh tenggelam. Kalau orang tiba-tiba senang, tak jaga kesenangan, akan musnah hidupnya. Kalau orang susah, biasa berhati-hati, insaf, memiliki kesedaran diri, dia akan berjaya. Kita banyak sejarah dah. Contohnya yang selalu saya gunakan dalam perbincangan, Michael Jordan, seorang pemain basketball Amerika terkenal. Beberapa kali tenggelam dah tu. Untuk mewakili pasukan bola sepak sekolah pun tak berjaya. Mewakili pasukan universiti pun beberapa kali percubaan. Tapi akhirnya dengan berkat kesabaran, kesungguhan, dia bangkit sebagai pemain basketball yang terkenal, terkaya, ternama di dunia. Kita dengar cerita Colonel Sanders, pengusaha KFC, hanya bermula kejayaannya setelah berumur 88 tahun. Bayangkanlah, sebelum 88 tahun tu hanya kisah tenggelam nasib batu, untung batu, tapi akhirnya berjaya dengan resepi rahsianya KFC sehingga sekarang masih dimakan, digemari siapa pun segenap lapisan masyarakat. Kemudian kita dengar cerita Thomas Edison. Tahukah saudara-saudari berapa kali tenggelam dia mencipta lampu ni, berapa kali tidak berjaya, tidak pernah merasakan hidupnya seperti batu. Dia masih merasakan untungnya untung sabut. Satu ketika dia akan berjaya. Akhir sekali. Akhir sekali. Tak ada ke kepala dunia, alamak. Saudara-saudari rakan media sosial yang kami raikan, untung sabut timbul, untung batu tenggelam ni sangat relevan, sangat terpakai dalam politik lah. Kalau orang politik bertanding kan, jawatan apa malah ketua bahagian ke kan, dia sentiasa kena memikirkan. Kalau untung dia batu, kalah lah. Untung sabut, timbul lah dia. Bila untung sabut, macam-macam lah peluang dia. Nak jadi karet pun boleh. Tapi kalau kalah, dipinggirkanlah oleh orang politik. Dipinggirkanlah oleh yang menang ni. Ataupun politik ini seperti kita tahu berpuak-puak. Politik ini adalah politik naungan. Kalau kita salah memilih naungan, salah penaung, salah ketua, maka kumpulan kita kalah, jadi batu lah, tenggelam lah kau. Tak dipeduli orang pun. Kalau kau menang, macam sabut lah, timbul lah. Tapi saya fikir begitu juga. Kalau kita awal-awal telah dicipta, ditakrifkan, dilabelkan pemimpin masa depan, akhir telah mengisytiharkan diri sebagai bakal Perdana Menteri kan, alamatlah siang-siang telah disailang lah, siang-siang jadi batu lah. Jadi kadang-kadang orang yang low profile dalam politik ni akan berjaya. Telah menonjol pun bahaya. Jadi begitu juga mereka yang suka lompat-lompat parti ni, macam untung sabut lah. Untung sabut timbul lah, jadi menteri lah. Berjaya memilih parti yang menang pula tu, bergabung dengan yang menang yang kuat pula, jadi menteri. Tapi kalau nasib tak baik, kalah lah, ditinggal kalah. Kalau berbakat, berpotensi, berilmu, pandai berhujah, mencipta rekod yang baik. Tapi kalau salah rekod, salah puak, salah camp, jadilah untung batu, tenggelam. Saudara-saudari rakan media sosial yang saya raikan, saya ni ingatkanlah, peribahasa ni jangan pakai dah, orang tak peduli pun. Tapi kita kena ingat, soal batu tersabut, dia kehendak Tuhan. Berdoa. Kalau dah kehendak tu, tak ada siapa yang boleh mengherotnya, tidak siapa yang boleh memadamnya. Hanya Allah sahaja yang boleh menentukan dengan kehendaknya. Saya fikir setakat tu tak ada pun kapal yang tak untung. Itulah kita makan cendol. Makan cendol apa? Cendol kampung, kampung Melayu. Kita makan cendol Kampung Ulu. Kampung Ulu. Sangat popular di sini. Marvelous. Jangan lupa sampai di Tun Fatimah Riverside Hotel, jangan sekali-kali lupa cendol Kampung Ulu. Sekian, semoga berfaedah.